Sehat lah kan? Alhamdulillah. Siapa bukan Facebook itu? Ada. TTMS ni? Oh, ada. Demam kau? Tinggal sikit. Cikgu Aski. Suruh Cikgu Aski. Cikgu Aski. Dia. Oh ni hebat macam Makassar je. Benda ya macam Makassar kau bunyi. Tak apa. Okey, baik kau. Ha. Saya. Baik kau. Tak ada ke ada apa? Representatif Guru Besar SK Seri Kelima dari Pimpin Kehormatan ke Dewan Iltizam SK Seri Kelima. Okey. Baik kau. Oh, ramai lelaki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi memuliakan majlis
sukacitanya menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Puan Rozia binti Omar, Guru Besar SK Seri Geliga, bagi menyampaikan alu-aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Sebenarnya saya bercakap tak pernah pakai skrip, tapi hari ni tuan dengan orang tak debu. Untuk kau curi mata. Kau semua nak nampak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Tuan Haji Syafruddin bin Haji Ali Hussein, Pengarah Bahagian Sumber Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang dihormati Tuan Haji Idris bin Bidin, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Kemaman yang sentiasa bersama saya. Seterusnya pegawai-pegawai dari pendidikan dari Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Seterusnya pegawai-pegawai pendidikan dari Jabatan Pendidikan Daerah Kemaman. Yang dihormati guru-guru penolong kanan Sekolah Kebangsaan Seri Geliga. Seterusnya PIBG dan guru-guru yang saya sayangi semua. Alhamdulillah kerana pada tengah hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam menjalankan aktiviti yang julung-julung kali diadakan sepanjang saya berada di Seri Geliga. Untuk pengetahuan, sebenarnya saya baru saja berada di Seri Geliga pada bulan November 2019. Maksudnya tak sampai orang kata, tapi sebenarnya hakikat sebenarnya saya pernah mengajar di sini selama 19 tahun. Menjadi penilaras UPSA selama 15 tahun. Begitulah sebenarnya. Ibarat sirih pulang ke ganggang. Redha apa yang diterima, syukur terhadap ilahi. Sayang kumbang mencari makan. Tak nyanyi lagi tuan kan? Kayak gitu nyanyi. Terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan. Moga diiringi restu ilahi. Bersyukur kita kepada Allah dengan izin dan limpah kurnianya dapat sama-sama kita berkumpul di Dewan Iltizam ini. Tuan Jala suka dah tu. Okey, saya mengambil kesempatan dan mengalu-alukan kehadiran Tuan Haji Syafruddin ke SK Seri Geliga, ataupun kita panggil tagline dia G-Star. Nak cerita sikit biar dia landasan skrip ni. G-Star ni sebenarnya saya datang sini saya tanya. Sebab PPD kami memang disuruh kita buat tagline, senang sebut. Macam Seri Bandi tu, Seri Diam, Seseri. Tapi saya datang sini saya tanya, apa tagline dia? Dia kata Geliga. Geliga tu dah nama kita dah, jadi tak comel. Apa? Kita kena reka satu. Tak kena sebut Geliga. Cemerlang. Cakap boleh. InsyaAllah. Okey. Jadi untuk maklumat semua, Sekolah Kebangsaan Seri Geliga ni terdiri daripada 118 orang kaki tangan, termasuk 106 orang guru dan 12 orang kaki tangan sokongan. Manakala murid pula 1576, tambah 2 lagi 1578, aliran perdana 1442. Kita ada pra 75 dan PPKI 59 orang, menjadikan sekolah SK Seri Geliga menjadi sekolah yang paling terbesar di daerah Kemaman. Begitulah hal yang harus saya pikul untuk menerajui G-Star. Okey. Kita ada setiap aliran kita ada 7 kelas. 7 kelas, setiap aliran semua 7 kelas, dan kepadatan penduduk penghuni majoriti 38, 40, 36. Tidak ada kelas yang 20 lebih. Dan untuk pengetahuan, pendaftaran tahun 1 tu dah sampai 300. Dan kita buatlah yang mana patut yang diberi oleh tuan pegawai kita melalui Google Meet. Kita dapat daripada surat-surat tu, kita buat setakat kita mampu, dan kita memerlukan sokongan apa yang
tak, comel, boleh tegur. Kami terima. Saya mewakili Jista bersedia menerima teguran daripada pihak tuan agar Jista terus menjadi sekolah yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Okey. Dan seterusnya, bila PPD kami telefon, sekolah Geliga ni terpilih ni, tukar spek kenapa muka? Okay. Jadi bila dia kata sekolah Geliga ni depa juga, tapi insya-Allah lah kata kami dah buat tarikh ni sebagai untuk anugerah APC sekolah kami, iaitu 9 orang guru yang mendapat cemerlang. Berbincang dengan PPD, molek selalulah tuang Saprudin ada. Mula-mula saya sebenarnya cerita sikit dia panjang sikit. Sebenarnya saya takut ke tuan pengalah. Tapi bila kita dah bersama-sama, sebenarnya kita tahulah perangai sebenar tuan pengarah kita, tuan Jala juga. Tuan Jala jangan banyak tak cerita rahsia kita antara kita. Okey, jadi saya mengambil kesempatan pada hari ini supaya pengarah kita dapat menganugerah APC. Jadi cikgu-cikgu patut berbangga. Selama ni saya kata dah kita buat di Dewan sudah lah. Selama ni yang dapat anugerah kita buat di bangunan yang berhawa dingin. Tapi hari ini hawa dingin juga, hujan, dan kita hadiah anugerah itu disampaikan sendiri oleh pengarah BSTP kita. Tahniah cikgu-cikgu. Dan hari ini juga kita akan adakan perasmian tagline kita. Kita akan buat, nanti kita bagi gimmick. Terima kasih Tuan Pengarah, pilih sekolah Sri Geliga. Walaupun dalam hati saya debok, tapi sebenarnya tak debok mana. Jadi sebelum saya mengakhiri ucapan ni, saya takut lapor kata dah. Nak nyanyi kat ni. Sebenarnya nyanyi ni, saya ni suka menyanyi. Kalau Cikgu Firdaus tahu lah saya suka menyanyi. Pantailah dek nandung membeli beras, kalau hendak sesama hendak watimang landok. Lagu tu sampai di Makassar sebenarnya. Okey, jadi buat cepat nak di luar pagar, ambillah tolong jolokkan. Kami ni budak baru belajar. Saya baru belajar setahun menjadi pemimpin. Kalau salah, tolong tunjukkan. Bunga dedak di atas para anak dusun pasang pelita. Andai tersilap, tutup bicara. Jari disusun, maaf dipinta. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Majlis yang hebatlah. Kita beri satu tepukan pada pengerusi majlis kita yang berusaha Tuan Haji Idris PBD. Jarang cikgu pergi majlis dia tak berpucak. Ini kali pertama cikgu rasa. Biasa dia beranak bersama copong juga. Jadi hari ini dia tahu PBD Kemaman, Ustaz Yusma selaku wakil daripada pengarah kata Ustaz Sri, lagi Cik Nizi, dan Puan Roziah dan semualah wakil anak-anak buah dia yang hebat daripada sekolah SK Sri Geliga. Ada Sri Geliga. Sebenarnya banyak cikgu nak cerita tu. Jadi satu tadi bila cikgu masuk, cikgu telah pergi ke ini sekolah yang ke-10 kan. Hari ke-10, maknanya fasa 1 dan fasa 2. Fasa 1 cikgu melawat Kuala Terengganu, Kuala Terus dan Marang. Fasa 2 cikgu melawat Dungun dan Kemaman. Tetapi setakat ni mana Kemaman lah paling hebat sekali cikgu. Kerana berdasarkan kepada cikgu tengok di 2 buah sekolah. Tadi cikgu pergi ke sekolah sekolah Semai. Cikgu tengok memang merah, tudung merah ni masih lagi berkekalan. Hari ni cikgu masuk sini, semua tudung merah dan juga tie merah masih lagi berkekalan. Hebat. Di sekolah Sekolah Semai tadi ada juga kumpulan baru, tudung hitam dan juga tudung kelabu. Jadi dia tak ada masalah. Yang ni ada merah gelap, pulang merah gelap, tak ada masalah.
yang cikgu nak tunjuk ialah mana satu organisasi yang telah berjaya mewujudkan satu kepakatan. Dia tak salah pakai warna pelik pada yang seperti mana yang telah disarankan, tetapi untuk menunjukkan satu pasukan yang hebat, maka kita mesti ada sepunya, dia panggil, maknanya satu kejituan, kepaduan yang kita mendengar arahan ataupun kita dengar permintaan. Jadi cikgu nampak sekolah ini 100%. Alhamdulillah. Jadi syabas dan tahniahlah kepada Puan Pusat. Itu yang pertama. Dan juga Cikgu Grace. Yang kedua tadi, bila cikgu masuk tadi, cikgu ingat ke sambutan masa kita di Makassar akan berulang. Kerana masa cikgu pergi dengan Cikgu Roziah di Makassar dengan Cikgu Jalal, kita sebenarnya pergi itu kerana kita mendapat sumbangan lah, dapat pertukan meraihkan kejayaan-kejayaan Terengganu yang sangat hebat. Dulu memang setiap kali ada kejayaan-kejayaan, maka kerajaan negeri akan memberi peruntukan kepada kita untuk pergi lawatan. Tapi bila cikgu jadi pengarah, maka lawatan itu cikgu tak pergi jauh, cikgu pergi dekat-dekat kerana cikgu fikirkan ruang. Kalau pergi jauh di Australia dan sebagainya, dia akan menyebabkan peruntukan yang banyak. Tapi bila pergi ke Indonesia, jadi itulah masanya gitu kita jadi jutawan. Dan Cikgu Roziah memang masa itu dia jutawan sungguh. Cikgu difahamkan 7 juta dia tukar. Mana? Jadi beli saja, belanja, harga pas saja. Harga pas tu mana apa? Dia bagi bukan pas. Gratis. Maknanya. Tak apalah kalau nak pandang, belajar bahasa Indonesia. Jadi bila sambutan itu mengejutkan, kerana disambut kita macam kita sambut tadi. Dan akhirnya dia minta supaya pengaruh bernyanyi. Tu ya. Jadi pengaruh ni anak didik pada Haji Alipin. Jadi Haji Alipin dulu kalau orang suruh dia nyanyi, dia kata baik ajak gocoh pada nyanyi. Jadi cikgu tak apalah ajak gocoh. Jadi cikgu mengelaklah cikgu ada menyanyi. Kerana cikgu tahu biasa cikgu try 2 kali menyanyi dan dua-dua hujan yang sangat lebat. Dan isteri cikgu pun tidak membenarkan cikgu menyanyi dulu. Jadi oleh kerana semua orang perlu menyanyi, masa cikgu menjadi pengarah tu semua pengarah perlu menyanyi. Jadi kecuali cikgu dan seorang lagi ustaz. Jadi cikgu pun menganggap cikgu ustaz lah. Okey, lepas tu cikgu pun try lah balik tu cikgu pun menyanyilah lagu apa ni, bila tiba musim bunga. Orang puan cikgu tengah masuk, dia kata jadiah kucing pula lagi. Jadi maknanya dia pun tidak memberi dorongan. Antara lagu yang cikgu suka, lagu itulah Tia Ramu. Maknanya dimunculkan tuanya cikgu. Tia Ramu ni dia orang lama lah, ada Emendos. Kalau orang tak ada aku tua kali sini. Apa aku tahu? Maknanya kita tua kali, maknanya tua dah kita. Maknanya betul dah warga mah. Just sekarang cikgu dapat diskaun bila naik ILM. Cikgu berikat, dia tu kata naik nama saya wajib. Allah. Awal bayar RM9 lah. Cikgu naik nama saya, mana dapat diskaun. Okey, balik pada tadi. Jadi maka dia suruh cikgu nyanyi. Cikgu kata, ya aku tak pandai nyanyi. Suruh jalan kata, bahawa kalau tertutup boleh nyanyi. Dia kata, dia buat alasan dia. Kata dah kita nak nyanyi dia. Raja kata tak apa, saya pergi. Tapi bahawa kena ikut. Cikgu pula dah ingat lagu tu. Tadi dia nyanyi semua kita pun tak berlaku. Kata dia tak tahu. Nak ikut pun dah tidak pandai nyanyi tu. Tapi dia pun buat Makassar ni dia macam kita juga. Dia kata dia tak pernah dengar lagu yang sedap begitu. Sebenarnya penyanyi itu suara sedap maknanya. Tapi masa tu besar sikit. Jadi ni suara kau sedap pasal kau kecil. Okey. Dan apa yang mengagumkan cikgu, yang cikgu tak tahulah Cikgu Roziah cerita tu tak, tapi kagum cikgu di Makassar ini, dan cikgu cuba buat masa cikgu jadi pengarah. Cikgu, dan sebenarnya nama-nama ini ialah masa gerakan cikgu. Masa cikgu jadi pengarah, cikgu telah minta semua PPD mesti ada 5 perkara yang wajib di sekolah. Yang pertama mesti ada simbol sekolah. Ada, maka PPD pun buatlah. PPD kekal gini. Cikgu pergi dengung tadi, cikgu kata PPD cemerlang, cikgu kata mari. Dia kata bukan gitu dah, kini pula. Di mana tu kau? Jadi dulu dah lagi. Jadi kata keren pula tangan dah bila kekok gini kan. Okey, tak apalah ni rakam ni, tapi tak apa. Haji Kasih masuk hati dia. Maksudnya kita kena ada simbol yang menunjukkan kita ni satu pasukan. Lepas tu cikgu kata sekolah mesti ada pencu tanda, dan maka sekolah buat pencu tanda.
Cikgu kata sekolah mesti ada satu tempat yang menunjukkan tahun dia sekolah ini. Dan cikgu masuk tadi, cikgu tahu selalu sekolah ini telah ditubuhkan pada tahun 1930. Kenapa cikgu tanya? Kan? Sebelum ni tak tahu. Orang tanya sekolah ni tahu apa? Tak tahu. 1930. Kan ada cikgu tak tahu? Ada seorang tak tahu ni. Kita 1930. Mana dia baru tahu? Maknanya kita 1930. Bayangkanlah, kita dah hampir berapa tahun? 80 tahun. 90 tahun sekolah kita. Mana 10 tahun lagi kita akan menyambut 100 tahun. Cikgu cerita, ini cikgu boleh tahu. Cikgu pergi satu sekolah, tapi boleh teka dulu pas sekolah Mama ada 5 buah sekolah je yang lebih 3 sekolah je yang lebih pada 100 tahun. Cikgu pergi pada tahun tu, mula-mula cikgu jadi pengarah. Cikgu pergi sekolah tu kerana dia menjemput menteri besar. Dan bila cikgu masuk ke sekolah dia, cikgu pun tengok gambar di galeri. Kerana masa tu cikgu kata setiap sekolah mesti ada galeri. Tak semestinya besar, tapi dia ada kronologi. Kerana cikgu pergi ke Singapura, setiap sekolah dia mesti ada kronologi. Di mana mereka time home dia panggil. Dia buat daripada kronologi, time dia buat, dia cerita apa hingga menjadi seperti mana sekarang. Jadi cikgu pun kata kepada semua pengetua besar masa tu, PPD, cikgu kata mesti ada galeri, at least apa yang kita banggakan tentang sekolah kita. Jadi yang sekolah yang cikgu pergi di Kemama ni, cikgu pun baca. Cikgu kata mu tahu tak sekolah mu 100 tahun hari ni? Ya, cikgu tahu tadi lah. Jadi dah nak tukar. Tapi cikgu tahu kerana masa tu penggubsar tu sedang mencari pasangan dia. Agak-agak pasangan tak ada sini lah. Tak boleh teka. Tak boleh teka tak apalah. Kita anggapkan sebagai rahsia kan. Jadi dia sedang, masa tu dia kehilangan penani isteri yang dicintai. Jadi dalam keadaan dia apabila tak ada orang puan dia, orang lelaki tak boleh fikir. Macam cikgu lah, cikgu duduk dulu 5 hari seminggu dah, tak boleh fikir mana. Bila balik Terengganu boleh fikir, melaju dia fikir. Okey, balik tadi. Jadi cikgu kata sekolah ni sepatutnya beri peluang kepada menteri besar lancar 100 tahun. Sedangkan masa tu dia lancarkan bangunan baru rasmi. Jadi dia kata terlepas cikgu. Tadi baru sedar. Bila cikgu sebut pun baru kita perasan mana tak hari ni paling sesuai sekali untuk sambutan 1 tahun. Dan sekolah SK Paibunga pun begitu juga. Sedar bila cikgu jadi pengarah. Bila cikgu jadi pengarah, cikgu kata sekolah ini telah berusia 103 tahun pada masa itu. Cikgu jadi pengarah 2015 kan. Dia kata ya cikgu, kita tak buat apa-apa pun untuk sambutan 1 tahun. Bukan senang nak dapat sekolah yang 100 tahun. Kalau dia orang putih, cikgu pergi ke Eton College. Cikgu pergi ke Eton College masa tu 1486 sekolah itu ditutup. Bangku banknya dalam bahasa Inggeris. Jadi panggil bahasa Melayu bangku ada. Kan dulu kan dia duduk ni kan penani kain kursi panjang. Ingat tak kudanya kuda. Susah orang muda-muda ni tak tahu benda tu yang tu saja. Kursi wak kepala A ni dia tak tahu benda dia ada kursi gitu. Dia tu kursi yang digunakan oleh pada 1486 itu masih lagi disimpan. Cuma setiap cotengan tu ada. Cotengan itu menunjukkan batch dia. Dan setiap murid yang belajar di college termasuk anak-anak tuanku kita diberi satu plat kecil. Satu plat kecil dan mesti bayar. Plat itu bernilai cikgu tak ingat 30 pound ke macam tu, dibayar akan ditampar di Wall of Fame. Jadi bila cikgu masuk, semua murid yang belajar di situ ada di situ. Walaupun dia jadi apa, dan termasuklah anak pangeran Perdana Sultan Brunei dan juga anak Perdana Tuanku. Jadi dia bayar. Jadi bila kita masuk batch ini, ni budak. Dan kalau budak tu berjaya, dia akan masuk dalam Wall of Fame satu lagi. Budak ni telah jadi towering personality sekolah. Eton College 1486 masih lagi disimpan. Termasuk baju dia. Baju dia dilakukan evolusi. Apabila dilakukan evolusi daripada 14 lebih, evolusi itu berkekalan dengan tema hijau dia. Dulu cikgu tertanya-tanya mengapa sekolah Sultan Sulaiman pakai kru hijau. Dan cikgu memang tak akan jadi pengawal pasal cikgu ni kru. Tak faham? Cikgu bukan budak baik. Macam cikgu derih, cikgu kata sila duduk. Tak habis duduk. Kan? Cikgu masa cikgu jadi budak, sabu dia duduk berhenti. Baru duduk. Cikgu derih dia sekolah dulu dia belah gini. Cikgu masa tu belah tengah dah ni. Dia tengah ni. Gini dah kan. Maknanya konon nak jadi Anita Bacang kononnya kan. Okey, balik dulu. Jadi
dan apa saja dia preserve. Dan ada satu tembok yang 1497, tak salah cikgu, 1497 ataupun 1503 dia simpan untuk diletak dekat pada di dekat bangunan baru dia. Pasal itulah masa penjara Pudu hendak diruntuhkan, cikgu antara orang yang cikgu protes. Cikgu tulis besar-besar kerana cikgu belajar masa tu. Cikgu kata tak patutnya tidak diruntuhkan. Kalau diruntuhkan, yang 1896 itu disimpan. Tembok 1896 mula depan masuk penjara Pudu itu disimpan, kerana itu merupakan nostalgia yang tidak akan dapat dibeli dengan wang ringgit. Pasal tu cikgu marah bila ada usaha nak robohkan sekolah SK Payung Bunga dan sekolah-sekolah kita yang lama. Itu apa mengapa yang cikgu buat, dan kita kata sekolah yang hebat apabila dia ada galeri, dia ada preserve apa yang lama, maka dia kena ada ethos, dia kena ada apa-apa saja yang menunjukkan dia. Dan di Eton College mereka dia panggil apa ni? Bukan kenu, masa dia panjang. Kayu lah, benda orang putih, bahasa orang putih. Bukan sel aku dah sebut sikit tapi tak apalah. Maknanya, dan masih lagi preserve. Dan yang jadi johan Olimpik ke apa, semua masih lagi ada di situ untuk disimpan. Jadi masa kita pergi ke Makassar, apa yang hebat yang kita kagum ialah dari segi budaya. Semua orang, murid, cikgu boleh menyanyi atas nama budaya dia. Dan bila dia tanya cikgu, masa Gubernur Sulawesi Selatan tanya cikgu, dia kata Pak, di Terengganu ini ada berapa kaum? Ada berapa? Kita pun jawab, Melayu, Cina, India. Apa berbezanya Melayu, Cina, India? Melayu pakai baju sokok gini-gini, baju kebasan. Itu bukan Pak. Yang kita masukkan lain. Cikgu kata, kalau macam itu ada beza orang pantai dengan orang darat. Cakap luar lah. Orang pantai kata pakai kain plekat dan ada semutar, kan? Orang darat ada pulta tapi tak pakai kain plekat, dia pakai kain lain. Dia kata bukan. Dia kata nanti saya akan tunjukkan di Istana Sakiah, saya akan tunjukkan. Dia pun mari. Bangsa Bugis satu. Lagi ya? Tak ingatlah. Bangsa Makassar satu. Lagi? Tak ingat. 4 dia ada. Bangsa yang Tetok Khubar tu. Khubar Tetok tu. Allah. Bukan batok. Dia tetenek. Bukan dayau. Dia apabila mak dia mati, ayah dia mati, maka dia akan simpankan mayat tu, mayat dia letak satu tempat hinggalah dia cukup kembar untuk dikorbankan. Di gua. Jadi persembahan itu berdasarkan kepada kaum. Kita Hulu Terengganu alhamdulillah kerana ada Ketuk Hulu Terengganu. Di Besuk ada, di Kibaran ada Roja, yes. Kalau di Kemaman kita ada benda yang kita nak kekalkan. Kita ada Sabta dengan takut dari segi budaya apa. Kalau di Hulu, di Dumung ada Tanjung, pada di tarian Balan yang kita nobatkan sebagai hot dulu. Ketuk peneni silat penyung kan silat di Hulu Terengganu kan. Itu telah diwatakan sebagai milik Hulu Terengganu. Dan di Kemaman silat Sata. Bukan cikgu menghina, maksud cikgu kita kena fikirkan yang lama apa yang ada di Kemaman, yang barulah kita boleh jadi sekolah hebat dah kita ni. Tapi ada banyak lagi yang kita boleh buat untuk melakukan penambahbaikan. Dan hari ini cikgu bercakap ini kerana majlis inilah majlis penyampaian anugerah perkhidmatan cemerlang. Maka sudah tentulah kita nak cemerlang. Apa yang kita nak cemerlang? Cemerlang yang pertama di Malaysia ini, apa maksud dia cemerlang? Ialah kita mengikut apa saja yang diminta oleh daripada federal. Kita menterjemahkan apa yang ada dalam falsafah pendidikan negara. Itu yang pertama. Apa yang ada falsafah negara, ini yang menjadi murid yang nak kita lahirkan. Kita bukan berdasarkan kepada penani UPSR. Kita bukan berdasarkan kepada pencapaian SPM. Kita berdasarkan kepada bagaimana kita menukar murid itu. Cikgu dulu masa sekolah, cikgu tidak pernah diberi harapan. Kerana cikgu dibesarkan di pasar Kedapayang, Tanjung.
Cikgu duduk di kawasan black area, kan? Dah lah black, duduk di kawasan black area. Nah, yang tidak pernah diberi harapan, hanya ada segelintir guru saja yang sentiasa memberi harapan kepada cikgu. Dan cikgu-cikgu ini sentiasa positif, mengingatkan cikgu supaya menjadi seperti mana abang cikgu yang hebat. Tapi cikgu-cikgu tak pernah nampak abang cikgu hebat macam mana. Cikgu tak pernah tengok bagaimana dia belajar, tetapi arwah mak cikgu selalu bandingkan cikgu dengan abang. Kan? Semua adik-adik cikgu yang lain dibandingkan dengan, mu kena buat macam abang mu, tengok cerdik. Dah berani cerdik mai. Dah lah. Yang bezanya aku tengok mu bawa bola, abang mu bawa buku. Jadi kita bawa buku dah jadi apa-apa kau. Jadi maksudnya dalam falsafah pendidikan negara, kita nak menukar murid kita ni dalam konteks yang biasa kepada luar biasa. Bukan saja dalam kejayaan dari segi pencapaian dia, tetapi bagaimana dia menukar kemejadian itu. Kalau katakan murid itu, cikgu dulu masa cikgu sekolah, cikgu bercakap duduk di pasar, orang duduk di pasar kan, cakap benda ada apa perkataan yang biasa orang pasar cakap? Siapa boleh? Nak. Cakap sikit nak. Cikgu nak tukar perkataan nata, nak tinggal perkataan nata tu jadi macam kena buat solat taubat pada orang yang tidak diberi harapan apa-apa. Tapi jasa cikgu tu menukar hingga tu. Okey, balik pada tadi. Cikgu kata tadi, cikgu duduk di pasar, memang tidak ada. Dan cikgu tidak pernah nampak pendidikan akan mengubah cikgu. Cikgu nampak bola akan mengubah cikgu. Kerana cikgu telah baca tentang kejayaan bola sepak daripada tahun 1976. Orang lain tak baca lagi majalah Shoot. Majalah Shoot cikgu dah baca, kerana abang cikgu cilik dia balik majalah Shoot tu, dan cikgu baca. Andy Gray telah dapat 1 juta. Dan setiap kali cikgu kata satu hari saya akan menjadi pemain Malaysia yang pertama bernilai 1 juta, seorang cikgu akan kepok cikgu. Bodoh. Kerana dia kata tak ada pemain bola sepak di Malaysia akan jadi kaya. Kerana pada masa itu pemain bola sepak di Malaysia semuanya kerja bandaran, kerja JKA, kerja LLN ataupun kerja di penjara. Jadi cikgu lawan cikgu tu, cikgu tak sebut mana tu, cikgu tak meninggal. Cikgu kata salah cikgu, ada seorang pemain bola sepak yang berjaya. Dia kata siapa, cikgu sebut aku. Cikgu kata Abdullah Ali. Oh, seorang kata tu pun tak sengaja. Tak sengaja dia kata Abdullah Ali. Budak cerdik sekali, tak ada dia kata tak sengaja maksud itu. Abdullah Ali merupakan pemain bola sepak yang pertama daripada universiti bermain untuk Malaysia. Dan dia daripada Terengganu. Cikgu kenal dia kerana dia kawan dengan abang cikgu. Abang cikgu selalu puji dia, dia kata budak ni seorang pemain yang pandai, tetapi pada masa sama budak yang cerdik. Sama cerdik lah dengan dia tu kononnya. Okey, maknanya gitu. Jadi cikgu kata Allah, dia kata seorang. Cikgu sebut orang yang kedua. Tak jumpa cari lah cerdik. Kan? Kita sebut Muhtadhari, tak. Dia kata kerja berat. Kita sebut Abdul Halih, dia kata kerja berat. Tak, kita tak boleh sebut kerja benda. Pasal kita tahu Abdul Halih hanya ikut tuanku masa tu. Alah ni kita tahu aja tak ada. Mana tidak ada seorang pun yang masa tu yang dia kata, mana yang kita kata masuki Ismail, dia kata dah kerja berat. Tapi masuki Ismail kaya lah. Ya, masa tu maknanya pekerjaan. Jadi dia kata kena betul-betul. Jadi cemerlang di sini ialah bagaimana kita menukar murid-murid kita yang tidak diberi harapan. Ibu bapa dia sendiri pun tak boleh nak buat apa pada kita, kepada dia. Dia kata serah kepada cikgu. Dan kita ni orang yang sentiasa memberi harapan kepada dia. Tak kira dia, kalau cikgu-cikgu tengok cikgu masa dulu, masa kecil, dah arwah mak cikgu pun pernah kata, Allah, anak aku kilapnya ya Allah, super ke kubah, dah pernah kubah bila kubang dah. Tapi mak cikgu kata sama, bila dia kata satu hari kalau mu berubah, perangai mu berubah sikit, mu akan jadi cemerlang. Gitu je. Dan dia kata masuklah universiti, mu akan jadi senang. Kerana pada masa itu masuk universiti telah jadi senang. Tapi kalau kita kata sekarang masuklah universiti, budak tu marah kita, mana ada cemerlang, kan? Kerana cabarannya berbeza. Jadi cemerlang dalam konteks ini ialah bagaimana kita menukar. Itu yang pertama. Yang kedua, cemerlang yang kedua yang kita nak ialah sasiah dan akhlak. Kita tak nak, kita tak sanggup tengok anak-anak kita, murid-murid kita, apabila dia berjaya, dia tak tegur kita. Yang tegur kita ialah murid-murid yang berada di pasar. Dia tengok kita, tu dia beri ikan lebih, dia beri ketang lebih. Tapi murid yang berjaya, buat cocok kita, nak cocok kita, ya kau cocok kuat lagi. Bapa dia sakit ingat ni? Dulu cikgu pulah perut saya, tak ingat?
Kita nak semua jenis cikgu, murid-murid kita itu mempunyai sasih akhlak yang terpuji. Kita tak nak mana ada seorang pun kecundang dalam perjalanan hidup dia. Sama ada dia jadi apa tu, nombor 2. Tapi yang paling penting sasih dan akhlak yang kita nak betul itu. Yang ketiga, kita nak dia menyumbang balik. Yang kita nak lahirkan ialah dia menyumbang balik kepada masyarakat. Sebagai contoh, apabila kita membangunkan sekolah, maka alumni ataupun PIBG ataupun kepakaran yang dia boleh sokong kita dalam usaha kita nak membangunkan sekolah. Dia kembali semula dan menghargai kita. Dia mengaku dia sekolah SK Sri Galiga. Ni kau sekolah mana? Dia tak akan sebut dah sekolah rendah. Bila kita tanya sekolah mana, dia akan sebut sekolah sains lalu. Dan kita tanya sepatutnya kita nak lahirkan, bila kita sebut sekolah mana, dia akan sebut saya sekolah rendah, sekolah gini. Bila sekolah menengah, sekolah gini. Dan cuba tengok murid-murid yang berjaya, dia akan sebut buat dia sekolah yang paling prestige daripada dunia. Dia tak sebut daripada sekolah. Jadi kita tak nak itu. Kita nak, kita tanam sekarang, betul-betul akhirnya dia akan kembali menyumbang kepada masyarakat. Dan yang keempat yang kita nak cemerlang dalam konteks kita, dia kenang kita sebagai Haji Kasmat Embong, kenal PPT Dungun. Cikgu pun terkejut, ditulis dalam Facebook bila arwah Cikgu Mazlam Awang meninggal dunia. Cikgu Azlam Awang meninggal dunia 2 hari lepas, cikgu sempat pergi minta maaf. Tetapi Cikgu Kasmat tulis 2 hari berturut-turut tentang Cikgu Mazlam. Bagaimana Cikgu Mazlam mengubah dia daripada dengan menumpang motosikal, dengan memberi pengajaran secara face to face, secara personal kepada dia, mengubah perubahan sikap kepada dia, mempengaruhi dia hingga dia tulis dalam Facebook dia part 1 dan juga part 2. Dia tulis, maknanya begitu juga kita nak murid-murid yang kita berjaya ni, dia datang kembali kita dan dia menghargai kita. Ganjaran yang kita dapat ialah ganjaran dunia, tetapi ganjaran yang paling besar yang kita dapat ialah ganjaran kita di akhirat. Kita tak nampak ganjaran di akhirat. Kalau Tuhan tunjuk sekarang, senang. Dan cikgu selalu kata, dosa pun Tuhan tak nampak kan. Kalau nampak senang, kita memang clear semua, kita harus balance semua, tapi tak nampak. Tak ada 99%. Kita kena beri 100%, kita kena beri 10/10 dalam perkhidmatan kita. Tak boleh kita mencuri masa, tak boleh kita tak apalah, ini bukan tanggungjawab aku. No, kita sebagai satu tim yang berjaya, sebagai jawab awal, kita sentiasa memberi 100% dalam perkhidmatan kita. Dan 100% bukan berdasarkan kepada waktu bekerja. Dalam pendidikan bukan berdasarkan pada waktu bekerja, kerana dalam pendidikan ia melampaui waktu bekerja. Kan? No amalina. Kenal no amalina? Seorang tidur, dia tidur masa aku cakap. Bangun lalu, bangun. Tak, kita ambil positif, tahajud semalam 24 rakaat. Mana? No amalina, walaupun orang tak suka dia, cikgu suka. Dia merupakan ikon yang kita angkat dia masa dia jadi duta GPMS. Masa kita bawa ke Terengganu, kita tanya dia, kita tanya dia, apa rahsia kejayaan kamu, yang terlampau cerdik hingga dapat 17A. Dia kata, hubungan saya dengan guru bukan saja dalam bilik belajar. Hubungan saya dengan guru selepas pada waktu bilik belajar. Dia kata dia akan pastikan dia berhubungan dengan cikgu dia, akan bertanya cikgu dia selepas pada waktu sekolah. Bahkan dia kata dia akan cari cikgu dia akan hantar email kepada cikgu dia akan telefon cikgu dia selagi dia tidak mendapat jawapan. Tengok, dan bila dia menjadi orang yang hebat, dia sentiasa sebut, dia kata dia berjaya kerana cikgu. Dia berjaya, tak tengok orang merah dia tu, dia berjaya kerana cikgu. Tengok, yang ni kita nak. Dan kita ada ramai murid yang berjaya. Nik Namalina, Nik Namadia kata yang sama. Azlan Azli kata yang sama. Tengok hebat orang yang hebat-hebat ini. Rabiatul Adawiyah semua kata gitu. Tapi kita nak lebih ramai lagi yang mengakui peranan kita dalam mengubah kehidupan. Itu yang kita. Pasal itulah cikgu kata cemerlang bukan saja untuk diri kita, tetapi kita nak impak pada kehadiran kita menyebabkan kita dapat membentuk satu masyarakat yang hebat. Kalau dulu Anwar Wahid selalu suka guna perkataan masyarakat madani.
Tapi cikgu tak gunalah. Tapi maksudnya masyarakat yang hebat kesan daripada kehadiran kita. Bila kehadiran kita mengubah apa yang berlaku di persekitaran, maka pasal itulah kita akan jadi hebat. Dulu guru akan jadi pemimpin dalam masyarakat disebabkan oleh kehadiran. Guru mengubah persekitaran tempat dia berada. Guru akan menjadi ketua dalam apa-apa organisasi NGO. Itulah perkhidmatan yang cemerlang yang kita nak. Tetapi ia tidak cukup, kerana dalam diri kita juga kita kena cemerlang. Maka dia ada syarat-syarat dia untuk jadi cemerlang. Dia ada ciri-ciri untuk jadi cemerlang. Cikgu tak nak mulai. Yang tu cikgu suruh pada cikgu Diri nanti dia huraikan. Kita boleh senaraikan 8, ada kita kata 7, ada orang kata 12 ciri pendidik guru yang cemerlang. Tentu pula, tetapi kita kena fikir juga laluan kejayaan kita. Cemerlang ialah bagaimana kita melihat potensi yang ada pada diri kita dan menjadi lebih baik. Kalau kita sekarang ni ada master, kita kena buat PhD. Kalau kita dah ada first degree, kita buat master. Kita mencabar diri kita untuk menjadi lebih baik. Kalau kita ada kepimpinan, maka kita cabar diri kita NPQEL. Itu cabaran pada kita. Barulah kita betul-betul cemerlang. Dan kita ada catatan kita. Bila kita bersara, kita kata catatan cikgu apa awak rakam? Cikgu Siti. Cikgu Siti catatan. Dan catatan itu akan memberi dorongan pula kepada cikgu-cikgu yang lain. Itu inspiring kita sebagai seorang guru cemerlang. Cikgu ambil peluang ucapkan syahadat tahniah kepada cikgu yang akan menerima APC pada petang ini. Kepada mereka yang tak terima APC, jangan kecewa, kerana kepimpinan sekolah akan melihat banyak perkara dan kita juga tidak mampu untuk memberi semua kerana kita ada kota dan sebagainya. Tetapi polisi biasa, orang yang cemerlang akan terus diberi, orang yang tak cemerlang sentiasa diberi peluang untuk mengubah diri, untuk menjadi lebih baik. Jadi cikgu ucapkan syahadat tahniah dan dengan bismillahirrahmanirrahim cikgu merasmikan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2009. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon yang berbahagia Tuan Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia agar menunggu sebentar kerana majlis akan diteruskan lagi dengan penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang. Dan yang berusaha Puan Roziah binti Omar, Guru Besar SK Seri Geliga, kepentas utama bagi mengiringi yang berbahagia Tuan Pengarah bagi menyempurnakan acara penyampaian anugerah. Dengan segala hormat dipersilakan. Penerima pada hari ini dengan segala hormatnya dipersilakan Cikgu Muhammad Nazri bin Nordin, Guru Penekanan Pentadbiran SD Seri Geliga. Seterusnya dipersilakan bin Mat Ali. Seterusnya Cikgu Muhammad Fahmi bin Hashim. Muhammad Nur Ahmad Nizam bin Mat Nur. Seterusnya dipersilakan Cikgu Wan Zulkifli bin Wan Yusuf.
binti Kamarudin. Binti Latif. Binti Suka. Baru digaji pada kali. Dan yang terakhir binti Alias. Masuk dalam tu ada yang keluar. Majlis sekali lagi memohon pilihan daerah Kemaman bersama Yang Berusaha Puan Roziah binti Omar, Guru Besar SK Seri Geliga untuk kekal sebentar di pentas utama. Hadirin yang saya muliakan, seterusnya majlis mempersilakan Yang Berbahagia Tuan Haji Safrudin bin Haji Ali Hussein, Pengarah Bahagian Sumber Teknologi Pendidikan bersama Yang dihormati Tuan Haji Idris bin Bidin dan Yang Berusaha Puan Roziah binti Omar untuk melancarkan logo pengenalan SK Seri Geliga #G-Star. Responsive. How you do? Okay, okay. Okay. Yalah. Hey.